Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and penerapan pendapatan sampingan dan peralatan teknikal. Sebenarnya semuanya selepas ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Awang Adli, sebagai mentor anda untuk khusus kali ini, YouTube sebagai mekanisme pemasaran, tetapan pendapatan sampingan dan peralatan teknikal. Untuk kita tajuk untuk malam ini, modul kita malam ini, dan sambungan untuk malam semalam insya-Allah. Jadi kepada yang tengah menonton, baru saja menonton kita di YouTube ataupun di Facebook Sara Academy, selamat datang. Anda di channel yang betul. Betul. YouTube sebagai mekanisme pemasaran, tetapan pendapatan. Untuk tajuk kita malam tu, tetapan pendapatan sampingan dan peralatan teknikal. Okey, peralatan teknikal ya, contohnya macam-macam yang kita boleh pakai lah. Untuk pakai handphone kah, pakai kamera yang pro kah, SIG Pro kah, amatur kah, boleh, asalkannya dapat merakam apa yang kita nak buat. Okey, apa yang kita nak masukkan dalam, dapat keluarkannya video lah. Alright. Okey, tanpa membuang masa, kita nak recap balik apa yang kita dah belajar malam tadi. Kita dah pun pergi ke untuk modul semalam, kita dah intro untuk YouTube. Objektifnya untuk apa kita nak jadi YouTuber, and then kita juga ada juga mention pasal nak siapa-siapa yang nak jadi YouTuber kena ada kategorinya lah. Okay, kategorinya kita orang kena pilih berdasarkan apa yang kita orang mahu lah untuk YouTube ya. Okay, saya dah buat dah semalam. Okay, semalam saya dah ngesor dah berapa kategori channel yang ada. Kita orang boleh pilih sama ada kita mau jadi kategori untuk drama kah, untuk review barang kah, okay, untuk music kah, kita orang music composer boleh. Kita orang suka hati lah. Kita orang nak apa kepakaran kita orang rasa-rasa nak mula jadi YouTuber, kita orang nak jadi YouTuber sebab nak apa, ada manfaat beri dengan orang kah. Memanglah kita memang sarankan yang bermanfaat untuk orang lain, bukan nak yang saya dah papai lah, yang si bermanfaat lah. Okey, mudahan yang benar bermanfaat, panjang juga pahala kita juga. Okey, banding benda yang si berfaedah. Okey, bukannya
bukan nak kontrol kita orang nak belah apa, tapi lebih baik yang bermanfaat. Okey, macam kita orang pun apa yang kategori yang kita ada, banyaklah kategori yang ada. Dari segi pendidikan ya memang obviously memang banyak manfaatnya. Dari segi pendidikan kita mengajar orang macam ni formula-formula, ataupun nak mengajar orang matematik, ataupun nak mengajar orang bahasa Melayu, bahasa Malaysia, sejarah lah paling ni lah, paling penting lah, bahasa Malaysia juga. Okey, dan sesuatu yang bukan mendatangkan keuntungan, yang kebanyakan aktivis negara kita buat polah lah. Contohnya Ustaz Abid Liu, banyak lagi dalam YouTube yang kita orang boleh cari. Okey, malam tu kita pun modul kita nak belajar macam ni, dari segi tetapan pendapatan kita, sekedar kira sampingan lah, mau nak full time pun boleh, dan pakai peralatan teknikal, mau nak secara profesionalnya memang banyak juga lah yang kita nak keluarkan, bermodal juga sebenarnya, bukannya benda free, unless kita orang memang dah ada barang ya, ataupun ada orang yang sudi infak dengan kita orang, ataupun ada yang memang kita orang dah simpan barang ya lama-lama dah, kita orang nak pakai baru lagi sekali pun boleh, saya ada masalah. Kita orang pakai handphone pun boleh, kita orang nak pakai handphone ke, kita orang nak pakai jangan pakai handphone yang ni, jangan pakai handphone sabun yang 3GP, saya dah git dah. Kita nak fokus pada sesuatu yang berkualiti. Okey, sesuatu yang berkualiti, baru ada audiens kita suka nangga. Okey, ya, salah satu metod yang kita akan tarik orang untuk nangga channel kita. Okey, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada yang sudi mengikuti kita malam tu, YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Okay, assalamualaikum. Yang dah tengah nangga kita kena itu di Facebook, boleh mohon share dan kongsi je lah dengan rakan-rakan kita di Facebook ya, ataupun copy link then paste ke dalam WhatsApp. Okay, dalam kawan-kawan kita yang ada tengah-tengah nonton juga, okay, boleh insyaAllah kita share ilmu kita yang ada. Okay, baik, sebelum nak teruskan lagi masuk ke dalam, menyelam dalam, kita nak madah dengan yang YouTubers wannabe tu. Antara syarat-syaratnya yang kita orang perlu nak monetize dari YouTube. Kita orang monetize tu maksudnya kita orang paling senang kita orang faham adalah YouTube bayar kita orang, dapat gaji daripada YouTube. Okay, ya, senang kita orang faham, tapi dalam termsnya monetizable. Okay, syaratnya senang je, dua je syaratnya. Yang pertama 1000 subscribers, yang kedua 4000 jam tontonan awam, public watch hours. Okay, kita orang kena completekan dua syarat tu aja untuk monetize. Yang 1000 subscribers lebih lagi bagus, dan 4000 jam tontonan awam. Kita orang boleh tangga kita orang boleh refer dekat kita orang pun Facebook setting. Syarat-syaratnya kita orang akan dapatnya lah. Memang kita orang akan dapat tangga. Kita orang nak pergi ke setting, pergi ke dashboard YouTube kita orang, dashboard channel kita orang akan dapat tangga berapa dah kita orang pun subscribers di sia dan berapa public watch hours. Okey, kita orang dapat tangga di sia. Okey, kita orang ada rasa-rasa dah lama-lama dah nyimpan barang, rasa-rasa dulu pernah ada Facebook. Pasal dalam Facebook channel kita orang dah ada video, tapi kita orang si perasan sebenarnya. Si perasan bahawa ada video kita orang dalam YouTube ya, dah pun mencapai lebih daripada 4000 watch hours. And then tapi kita orang pun subscribers hampir nak sampai 1000. Okey, apa kata kita orang just copy link kita orang pun channel ya, pergi ke Facebook, kita orang just padah je orang support.
please support my channel. Subscribe je, free je benda ya. Okey, free je subscribers ya. Tapi kita nak maintain benda dalam konten dalam Facebook kita orang, dalam YouTube kita orang, ya agak payah. Okey, ya agak payah sikit. Tapi berkat usaha apalah, saya dah masalah benda ya. Okey. And then itu terima kasih kepada yang tengah menonton kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih, selamat datang. Okey, untuk kita pun khusus pada malam tu YouTube sebagai mekanisme pendapatan sampingan. Siapa-siapa yang nak jadi nak ngambilnya jadi full time pun boleh, part time pun boleh. Okey, YouTube sebagai mekanisme pemasaran yang dianjurkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey, terima kasih untuk Kerajaan Negeri Sarawak dah menyokong orang kita, orang Sarawak, raya-raya tempatan tu nak jadi YouTubers, memang daknya sokong. Siapa nak cari geran boleh pergi agak kerajaan negeri boleh, jangan nunggu orang nak jangan nunggu sedaknya ni. Kita pergi limpun macam ni cara-caranya. Okay, boleh pergi ngagak kementerian, ngagak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey, segala-galanya semua kita orang boleh refer dengan kementerian. Kita orang nak cari gerannya bukan untuk kita orang belanja, bukan untuk belanja dapat duit lalu belanja, bukan. Tapi kita orang nak jadi YouTubers, apa kata kita orang ambil geran ya sebagai beli peralatan yang kita orang rasa kekurangan. Contohnya kamera yang bagus, and then equipment yang terkini, latest pun equipment, contohnya tripod kah ataupun gimbal kah, and then kamera yang bagus, kita pakai Canon kah, pakai Nikon kah, kita boleh pakai Sony kah, banyak dalam banyak kamera memang banyak pencerahan. Okey, kita orang jangan bingung, kita orang si tahu ialah guna YouTube. Bila kita orang si tahu nyampun macam ni kualiti barang-barang yang kita orang bakal nak beli tu, just cari ya dalam YouTube. Sama juga kita orang nak jadi YouTubers. Apa rasa kita orang nak cari barang kita orang nak dalam YouTube, kita orang just upload je video, rasa kita orang nak upload video tutorial kah, molah tudung kah, ngikat tudung kah, tutorial kita orang rasa nak ni, rasa nak upload dalam Facebook, rasa kita orang nak mula tutorial, orang akan nangga channel kita orang, and then akan subscribe channel kita orang. Okey, tolong viralkan je lah, padangan kawan-kawan kita yang paling dekat adalah family kita, beri suruh sidaknya support kita, beri dengan kawan-kawan yang beri positive vibes dengan kita. Okay, benda tu semua memerlukan positive vibes. Kita bergaul dengan orang yang negatif, memang kita down lah. Hendaknya akan madah apalah macam biasa. Orang Sarawak penginggah. Okey, kita dah tahu yang pun terms ya. Dah level sampai penginggah ya. Okey, memang kita down. Bila kita down, lalu berdebu lah channel kita ya. Macam saya lah, channel yang dah 10 tahun mari, bila masuk balik, bila sidak Sarawak Academy nunggah balik untuk mula training, saya terpaksa refresh balik segala ilmu yang ada. Bun dulu ikut setting untuk Facebook adalah lain. Dalam beberapa tahun tu, 3 tahun yang terbaru tu, 3 tahun lepas ataupun yang terbaru tu, untuk tahun tu pun dah ada terms baru, yang dah ada rules baru, yang pun ada law baru. Jadi kita siapa sebarang nak upload dalam YouTube video yang melanggar syarat-syaratnya. Okey, baru intro lah kita tu, baru intro saya nak madah ni ya. Lagi panjang kita tu, panjang kita pun nak dikepak oleh saya tu. Okey, kita orang just stay aja. Saya akan explain untuk malam tu tetapan pendapatan sampingan dan peralatan teknikal
Jadi kita orang yang rasa-rasa nak jadi YouTubers, tapi ada sikit benda yang saya madah, jangan malam tadi pun saya dah mention, setiap kali khusus saya akan mention benda tu, jangan desperate. Kita orang jangan desperate nak jadi YouTubers ataupun desperate nak dapat duit daripada YouTube. Kita orang akan kecewa. Kita orang kena bola cool, relax. Okay, ada idea, ada ada rasa-rasa kreatif ataupun kreativiti ya. Rasa-rasanya dah boleh kita orang dah boleh sampai level yang boleh kita orang masukkan dalam video. Okay, terus go on ya. Ambilkan peluang ya. Kadang-kadang waktu kita nak tidur, idea datang. Bila kita dah larat lagi, apa boleh buat. Tapi kebanyakan orang seni macam dak pengarah filem, waktu nak tidur setidaknya bila dapat idea, setidaknya saya akan tidur. Dia akan bangun, tulis apa yang setidaknya akan apa yang diingat, setidaknya idea macam ni, plot macam ni, nyempun ya, climax cerita ya, setidaknya akan tulis. Okey, sampai dengan ni setidaknya pun limit idea ya dek, setidaknya akan sambung tidur. Bila bangun pagi esok kita nangga balik, okey, refresh balik. Macam ni lah cara kami beraktif saja. Okey, beraktif saja macam ni kita orang nak dapatkan idea ya. Okey. Baik, terima kasih pada yang tengah menonton kita di Facebook Sara Academy. Just follow page kami orang, likes juga, and then kita just click see first notification ya, get notification dekat di bawah kita orang ya, akan di bawah chat kita orang ya, ada get notification. Bila kita orang dah dapat get notification segala live daripada Sara Academy ataupun status update-nya, memang kita orang akan dapat notification juga. Tu adalah free. Jadi ilmu tu kita orang kena ambil lah. Mungkin kita orang serius dalam dunia YouTube ataupun dunia pemasaran yang lain. Okay, macam-macam gila ada dalam Sara Academy tu. Itulah salah satunya kita orang boleh ikut, boleh follow sekali. Alright. Okay, kita teruskan untuk tadi saya mukadimah aja. Okay. Jadi terima kasih kepada yang menonton kita. Sekiranya ada soalan, terus tanya aja terus. Jangan tunggu saya masuk ke modul lain baru nak nanya balik nombor 1. Saya perlu nunggu. Kita orang ada soalan, tanya aja. Okey. Okey, syarat-syarat untuk kita orang nak dapat tetapan sampingan nanti, kita orang kena register lah AdSense, Google AdSense. And then kita orang tahulah Google AdSense ya, nyampun sebenarnya YouTube yang bayar kita daripada YouTube tu adalah daripada Google. Jadi bila kita orang dah dapat nyampun, kita dah dapat monetize, bila kita orang dah layak untuk dalam program monetize tu, kita orang akan dibayar oleh Google. Okay, duit yang kita orang akan dapat ya based on iklan yang kita orang akan dah dapat daripada YouTube. Bila base macam ni soalannya macam ni, tidak YouTube tu boleh bayar kita. Okey, itu adalah salah satu benda yang kita kena faham bila kita buka YouTube. Bila kita buka YouTube, ada iklan dekat semua videonya ada iklan. Sila semualah, siapa yang dah monetize, maksudnya dah monetize lah, ada nangga video yang dah ada iklan ataupun secara paksa kita nangga iklan yang saya dan skip ad. Mungkin saya dah skip ad, kadang-kadangnya 10 second lah, 10 second video iklan yang maksa kita nangga. Ia adalah salah satu sumber pendapatan untuk channelnya. Mungkin kita orang dah layak juga, kita orang akan dapat molas juga. Kita orang pun sama juga, kita orang akan dapat iklan based akan dapat duit based on iklan apa yang di offer oleh YouTube, dari Google lah biasanya. Okey, untuk pengetahuan, satu iklan ya, bila orang macam yang contohnya saya madahlah yang saya dah skip ad ya, yang di offer oleh sesebuah company, sesebuah syarikat, contohnya syarikat A yang nak iklankan produk terbaru lah, yang latest sekali,
yang latest sekali, tapi setidaknya ngambil inisiatif melalui YouTube. Setidaknya akan offer YouTube untuk iklankan produk setidaknya. Contohnya akan merit 100,000 untuk iklan setidaknya. Okey, 100,000 untuk iklan. Okey, setidaknya akan provide video untuk setidaknya pun produk. Bila dah masuk dalam YouTube video kita, yang siapa-siapa yang layak lah, siapa-siapa yang layak dah dapat pun program monetize program dalam setidaknya pun video, dalam kita pun video memang memang akan ada video yang pun iklannya. Sikit iklannya sih boleh dikatakan nyasi lumayan lah, mungkin kita nenggak 1 sen. Okey, enggak 1 sen je setidaknya offer. Okey, YouTube offer untuk kita 1 sen untuk satu iklan daripada company lah. Of course lah, YouTube memang akan ngambil keuntungan juga. Jadi dia akan sharekan keuntungannya untuk kita. Jadi setidaknya akan ambil platform iklan dalam video-video kita. Dari sialah dapat pendapatan kita. Bayangkan video kita yang berkualiti, yang boleh memberi manfaat pada orang. Dah kedua, yang satu berkualiti, yang boleh beri manfaat pada orang, yang akan bakal share di media medsos lain, contohnya di Insta kah, di Facebook kah. Paling famous memang ni lah, Facebook lah, akan share link YouTube video kita dalam Facebook. Benda yang akan naikkan kita pun viewer dengan viewers hours. Viewer dengan watch time si sama. View bila orang nangga sekali aja ya dah kira satu view. Okey, dalam video kita, bila kita orang nangga buka dalam YouTube kita orang, bila kita orang buka YouTube, kita orang nangga view di sia. Contohnya view tu dah 1000, tapi watch time kita orang si sama dengan watch hours kita orang, watch hours jam yalah. Tontonan jam kita orang masih sama dengan view di sia. View 1000, tapi watch hours kita orang si sampai pun 1000. Kadang-kadangnya berapa aja? Si sampai sejam. Okay, si sampai sejam. Bayangkan mungkin kita orang pun viewers sampai berjuta, and then watch time hours kita orang akan insya-Allah naik. Kita orang pun watch time ya, memang akan naik. Jadi kita orang kena buat sesuatu konten yang memang power lah, memang kena power lah. Nombor satu cantik berkualiti, nombor dua bermanfaatnya supaya orang share kita pun video. Okay, and then bila kita orang nangga iklan dalam kita orang pun video ya, yang saya padah tadi adalah 1 sen ya untuk package orang yang rasa-rasa YouTube depends dengan kita orang pun syarikat yang company yang akan upah YouTube. Contohnya ada yang iklankan 100,000, ada company yang akan yang upah sampai 1 juta. Okay, mau 1 juta ya, yang upah kita orang pun video ya kadang-kadang sampai 10 sen. Paling tinggi 10 sen, ada lagi tinggi sebenarnya. Okey, ada lagi tinggi. Okey, kita ambil yang minimum lah. Kita rasa mun saya madah yang paling tinggi kelak kita orang. Lalu tinggi juga hasrat juga kelak. Berharap juga. And then kita orang lalulah apa dalam training madah ni sampai 50 sen. Ada madah training dalam sampai RM1. Tapi bila bila offer RM1 dah viewers sampai berjuta, saya dah pun dapat 1 juta sebab ya saya madah. Bila saya madah terlalu tinggi, kita orang pun harapan tinggi gila. Better saya madah 1 sen dulu. Jadi kita orang bila nangga 1 sen, kita orang akan berusaha untuk buat video yang seterusnya. Okey, saya beri contoh sikit lah. Kebanyakan YouTuber tu nya banyak molah social experiment. Kita boleh tangga channel Isa Aisap. ISARB. Okey, tu banyak molah social experiment. Okey, kita boleh cek yang pun channel, boleh nangga yang pun video-videonya kebanyakan video-videonya adalah social experiment. Bila kita orang nangga yang pun bagi contoh ajalah, jangan kita orang 100% nak niru.
Boleh jangan niru, tapi yalah nama benda public. Rasa-rasa kita orang berani nak mula ikut macamnya, boleh ikut, no problem, tapi janganlah sampai mendatangkan kemudaratan. Tapi yang apa yang polahnya, saya respect juga lah. Memang saya respect juga apa yang dipolah oleh Isa Aisap. Bila kita nangga nyampun video-videonya, nyampun social experimentnya. Walaupun kita banyak kita nangga social experiment dalam YouTube, dalam medsos, tapi nyata ada kelainan. Muna jadi nyamadah muna untung cepat lah. Okey, muna untung cepat bolah seorang-seorang. Muna pergi jauh bolah dalam grup lah. Okey, banyak dah ada grup dah. Kebanyakan semua nyamadah staffnya memang Isa tu nya sporting nya beri kelonggaran semua kepada staffnya. Semua mula channel diimpun, semua mula duit diimpun, tapi nya beri duit dengan staffnya sampai 100,000. Okey. Ya contoh ya yang saya yalah salah satu contoh. Tapi yang tu 100% memang YouTubers. Okey, kebanyakan yang pun sumber pendapatannya dari daripada YouTube. Boleh je tangga untuk boleh cari dalam nyampun YouTube channel Isa Aisap. Okey, Isa Aisap, ISARB. Okey, Isa Aisap. Okey, kebanyakan nyampun staff-staffnya semua ada Aisap di belakang ataupun Aisap di depan, ISARB di depan ataupun di belakang. Okey, contohnya Syah kah. Okey, kebanyakan macam biarlah. Okay, kita boleh ya sebagai contoh. Saya nak madah contoh aja. Okey. Saya nak madah contoh aja. Kita orang boleh bolah, kita orang pun juga. Jadi bolehlah sesuatu yang bermanfaat supaya boleh orang lain boleh ikut sekali ataupun something yang mendatangkan pahala untuk kita orang lah, panjang lah. Mun si bermanfaat ya habis kita orang habis kita nang dosa itu panjang-panjang juga. Okey, saya cadangkan sarankan macam yalah bukan saya dah madah saya cadangkan macam ya. Siapa nak mula macam ya bolehlah. Biar saya sarankan. Okey, jadi saya tanggungjawab saya dah terlepas di sini. Okey, insya-Allah. Okey. Alright. Okey, kita sambung lagi untuk AdSense. Kebanyakannya ada iklan-iklan yang dalam YouTube tu ada yang saya padah tadi ada 2. Sebenarnya ada 3. Ada video yang kita dapat skip ad, and then yang another one is kita boleh skip ad. Contohnya video terlalu panjang, kadang-kadang sampai 2 minit video ya, tapi kadang-kadang tangga je lah video yang iklannya. Kadang-kadang iklannya boleh kita boleh tiru je iklannya sebenarnya. Untuk kita angkah dalam channel kita. Ya sebagai contoh, kita nak ambil input tak sebenarnya. Kita nak ambil input, kita nak ambil idea daripada YouTube. Salah satunya dalam iklan je lah, iklan bervideo je lah. Kita ambil nyampun macam ni cara nyampun pelaksanaan iklannya. Sebenarnya kita nak mula kategori apa. Contohnya nak mula kategori dalam filem kah. Kadang-kadang kita silah 100% untuk nak mendapatkan sumber pendapatan daripada YouTube. Kita boleh je dapat sumber pendapatannya daripada iklan daripada produk orang lain. Dan bila kita dah mula iklan daripada produk lain, automatically memang kita dah dapat duit dah dari sia. Jadi kita kena ambil contoh daripada iklan-iklan dalam YouTube ya. Okey, and then seterusnya banner lah, banner yang didibah. Selalunya ada video kita ada banner didibah ya. Okey, seperti yang kita orang anggap lah. Okey. Dalam Facebook, dalam live kita. Okey. And then bila kita orang tu yang saya padah lah, macam contohnya dalam kategori filem yang saya padah tadi, contohnya kita dapat ngambil video ataupun kita ngambil upah orang lain. Kita ngambil upah orang yang product placement lah. Kita ngambil upah contohnya olah kopok kah, orang nak iklan kopok dengan kita kah, kayak sebagai contoh. Okey, ada produk lain kah, just kita iklankan aja lah. Tapi jangan kita on direct gila.
olahlah sesuatu, olah yang something yang funny ke, something yang humor ke, jadi benda yang akan jadi viral secara automatik. Kita orang si UG pun okey, kita orang si UG pun okey. Kemudian kita orang mula dapat duit, ada sikit lagi cara. Semua ada daripada YouTube. Okey, sikit lagi cara bila kita orang nangga nyampun ada iklan, dari apa nama tu, Facebook, YouTube video aja didibah setidaknya dalam description ya. Bila kita orang nangga descriptionnya akan keluar contohnya kebanyakan dalam review untuk handphone lah, teknologi lah. Kita orang sini akan nak cari barang-barang yang akan kita orang akan beli. Contohnya handphone sini yang kita orang nak beli, ataupun kamera sini kita orang nak beli. Di dalam description ya, bila kita orang anggap ada link diberinya, affiliates lah benda yang kita orang kena register aja. Benda yang semua mendatangkan keuntungan, boleh duit dia walaupun si banyak. Walaupun kita orang rasa set nanggal dalam description pun kita orang set ni si muka pun, tapi benda ya bukan kita orang ajak nanggal dalam YouTube. Seluruh dunia tu sebenarnya nanggal YouTube kita orang. Silap-silap memang dari pergi Honduras ke, Brazil ke, dari Portugal ke, nanggal kita orang pun channel, sebab barang-barang teknologi yang kita orang akan review tu bukannya di Malaysia aja. Okey, bukannya nangga kita orang pun video ya sikit seorang aja, bukan sikit negeri aja, bukan sikit kampung aja. Jadi kita orang kena standby, kita orang kena bersedia dari segala dari serata dunia kita orang akan dapat nangga video kita orang. Okey, seperti yang kita orang nangga lah dalam live kena itu. Yang dibahaya adalah monetize affiliates lah, affiliate program. Kita orang kena register daripada website yang offer kita orang yang menawarkan affiliate program, contohnya Amazon, eBay kah, okey, seperti yang orang kata Kit kah, kit.com, sini GSM Jarena lah paling banyak. Tapi paling lumayan sekali adalah Amazon. Okey, Amazon sini tempat orang secara international, secara antarabangsa orang akan beli barang macam equipment, handphone kah, kamera kah, ataupun barang-barang lain lah yang berkaitan apa yang di-review kita orang. Jangan kita orang fokus pada satu saja. Jangan fokus pada sikit je sumber pendapatan. Kita orang rasa nak jadi YouTuber, kita orang dapat duit daripada YouTube, jangan fokus saja. Okey, banyak program lain macam contohlah affiliates lah, afiliasi tu affiliates. Okey, bila kita orang dapat benda tu walaupun nya kira itulah nama tetapan pendapatan semingan selain daripada YouTube. Yang 100% kita orang bila kita orang jadi YouTuber 100% lah. Okey. Sebelum saya lupa, saya nak remind balik pada penonton yang tengah menonton kita. Pada malam tu saya dah live 2 malam. Semalam saya boleh nanggal lagi lah kita orang pun dalam Seri Academy, kan video yang kita orang akan nanggal dalam Seri Academy. Yang semalam saya dah intro untuk macam ni nak jadi YouTuber secara asasnya lah. Selebih-lebihnya kita orang boleh explore lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya kita pun khusus tu sampai ke hujung, sampai kita orang dah dapat dah dapat monetize dah. Dah dapat masuk program monetize dah. Untuk dah dapat duit lah. Contohnya silah kita orang dah dapat apabila kita orang join YouTube terus dah dapat duit si. Kadang-kadang kita sedar pun bila kita nangga channel kita pun macam dah sebelum tu sebelum pelaksanaan PKP tu sebenarnya, bila kami orang mula khusus secara yang tangga macam yang hadir lah, contohnya dalam 30 orang ataupun 20 orang, ada yang dalam channel setidaknya si perasan channel video-video yang setidaknya dalamnya dah lebih 1000 viewers dah. Dah lebih 1000 viewers. Tapi untuk viewers saya dah padah tadi, bukan dia di tangga kita sebenarnya. View adalah lain dan watch time adalah lain. Kita orang jangan keliru dengan benda ya. Okey, watch time tu kita orang kena tangga juga. Ia adalah syarat untuk kita orang layak
untuk program monetize dan 1000 subscribers. Kadang-kadang orang dah dapat 1000 subscribers tu, tapi watch hours-nya belum sampai 4000 lagi. Okay, jangan keliru. And then saya nak remind sekali lagi, sekeras-kerasnya, tolong jangan desperate. Jangan desperate nak dapat duit daripada YouTube. Bila kita orang terlalu desperate, kita orang akan kecewa. Kita orang akan kecewa. Alright. Kecewa sebab apa? Kadang-kadang bila kita dah apply untuk program monetize, benda yang seperti yang kita mau. Bukan apa saya madah benda yang seperti yang kita mau, sebab kita dah ada syarat-syarat YouTube yang kita dah langgar. Contohnya video dalam kita pun YouTube channel kita ada video online, kita terambil ataupun mengambil secara sengaja. Contohnya video tutorial Mira Filzah ialah munnya dah monetize video ya, ni ada copyright dah benda ya. Bila kita orang ambil secara sengaja, maka rugilah kita orang pun watch hours kita orang akan rugi. Bila sikit video, contohnya dalam channel kita orang ada sikit video yang viral, tapi sebenarnya bukan video kita orang, yang akan merugikan kita orang. Okey, tolong jangan ambil video orang lain. Polah video kita orang pun. Tolong. Polah video kita orang pun. Jangan desperate nak dapat monetize program daripada YouTube. Mungkin kita orang saya padah tadi lah. Sekian saya nak ulang lagi. Okey. Kita orang kecewa, kita orang benda ya. Bila kita orang kecewa, memang sebulan kita orang terpaksa nunggu untuk apply balik. Jadi dalam masa tu kita orang rasa-rasa orang udah okey, kita orang rasa-rasa udah nak madah macam ni rasa-rasanya layak lah sedagik ngambil video orang, tapi kita orang pun watch hours dah lebih juga 4000. Okey, bismillah, tekan je apply ya, confirm kita orang dapat. Jadi kita orang sim langgar yang pun terms lari segi muziknya kah, lagu yang background yang pakai. And then kita orang pun barang-barang iklan lah, contohnya macam yang ada barang copyright lah. Barang copyright tu rasa-rasa kita orang barang-barang copyright ya bukan milik kita orang, jangan pakai barang online. Senang cerita, mungkin kita orang nak pakai barang online juga, contohnya movie trailer yang baru, kita orang rasa dah dekat PKP tu dah ada start baru dah. Wayang movie kita dah start baru dah, tapi yalah penjarakan sosial memang ada, tapi siapa-siapa yang nama couple memang si dapat nak rapat-rapat lah. Okey, paksa sikit kursi nyampun memang kosong. Jadi kita bila nangga dah program movie dah panggung wayang kita dah buka, of course lah ada movie baru yang akan keluar, ataupun movie baru yang dah tertangguh sebelum PKP area. Sebelum PKP area akan start lah ceritanya trailernya. Okey, bila kita orang nangga trailer baru masuk, kita orang nak ngambil video daripada trailer ya, ni ada tips, ni ada triknya juga. Okey, ni ada triknya juga. Mun kita orang memang betul-betul nak ngambil video copyright lah. Okey, saya akan ngajar sikit benda tu nak ada illegal, kira semi illegal lah. Okey, tu adalah trik aja, jangan ambil serius. Bila kita orang ambil contohnya nak mula review untuk video yang dah copyright, kita orang kena video kita orang kena full video kita orang. Video kita orang lah. Macam kita nangga dalam live ni tu, video muka saya kecil ujungnya, cemialah rupanya ya. Cemialah rupa trailer movie yang kita orang kena angkat. Ataupun ya salah satu. Okey, yang nombor 2, kita orang kelakar dulu mula-mula untuk video trailer yang di tengah-tengah. Video kita orang mula-mula dulu di depan, and then video ni di tengah-tengah. Tapi jangan 100% kita orang ambil video ya dalam bentuk yang original. Kita orang kena flipnya kah, ataupun tukar warnanya kah, kita orang kena tukar nyampun soundnya kah.
Tapi memang banyak kerja lah. Tapi ini mula kita orang nak mau masuk mau juga nangkah video ya teh dalam channel kita orang, dalam video kita orang. Macam ni lah caranya. And then balik lagi nya video trailer di tengah-tengah, video orang lain tengah-tengah yang copyright di tengah-tengah. Yang ujung sekali adalah video kita orang. Permulaan video kita orang, tengah-tengah yang adalah video copyright. And then ujung lagi video kita orang. Jadinya si original gila di sia. Tapi video yang copyright teh ni ada trik dia jual lah, saya padah lagi sekali ya. Kita orang kena flipnya terbalik ke, ataupun kita orang just tukar nyampun sound. Kita orang tukar soundnya jadi chipmunk ke, ataupun jadi suara apa garau ke. Okay, supaya nyampun originality-nya hilang di sini. Tapi tetap je lah si best lah kita rasa ngambil barang apa ngambil kerja orang. Ya. Okay. Ya, dan kemudian okey, ya saya balik lagi kepada yang ni tadi, tajaan tadi. Okey, yang tajaan tadi kita boleh ambil produk orang lain, kita boleh ambil upah selain daripada mungkin kita orang belum ada ni lah. Kita orang rasa kita orang nak ambil duit dulu sebelum dapat monetize kita dalam tetapan pendapatan semingguan lah. Okey, kita dalam tetapan pendapatan semingguan kita pun modul untuk malam tu. Okey, kita ambil produk orang dan kita iklankan. Dalam kita mulai iklannya, kita akan mula video lah, kita mula kreatif lah sikit. Jangan mantap gila. Jangan raw gila. Jangan mantap gila, tapi bila kita mulai iklan yang berkualiti, jangan madah ni ya, jangan madah orang lokal. Artis pun boleh ni ya, boleh tolong promote produk setidaknya. Okay, jangan rasa-rasa kata orang saya dah berapa lah nak ambil produk orang lain tu. Jangan benda ya, kita orang bila kita orang rasa dah famous pula, semua orang berlomba-lomba nak ngiklankan dalam video kita orang. Jadi kita orang kena tetapkan berapa lah. Contohnya kita orang iklan mula-mula untuk permulaan upah 100, okay, untuk tolong promote produk, okay, upah 100 kah. And then bila kita orang rasa-rasa dah naik sikit, dah steady sikit, barang equipment dah kacak, okay, dah barang dah berkualiti sikit, jadi kita orang kena upgrade lah barang. Contohnya ada kamera kita orang sikan lah nak masih pakai masih nak merakam pakai handphone manok. Okay, silah kita orang pergi beli handphone yang baru yang berkualiti sikit, and then PC mau upgrade daripada rendering nunggu sampai 6 jam kan, itu dah nunggu sejam aja. Okay, sekarang kita masih nak nunggu 6 jam juga render 30 saat video ya. Okay, bila kita ada sumber pendapatan sikit, jadi secara automatiknya video kita pun dah akan naik, subscribers akan naik. Bila subscribers akan naik, automatically kita pun watch hours dia akan naik juga, ngikut sekali. Bila yang dah ngikut sekali, kita orang nunggulah masanya. Kita orang pun masuk program, kita mulai kelayakan masuk program monetize daripada YouTube. Dapatlah sumber duit tetek daripada YouTube. Sebelum nunggulah tek, sebelum kita orang nunggu dapat layaknya jadi YouTubers dalam program monetize, kita orang dah bola duit dulu dah. Dah bola duit dah product placement nanti. Bila kita orang dah rasa kita orang dah faham nyampun tempo tempo marketing kita orang tu bila dah faham, jadi kita boleh nak up sikit nyampun harga rate-nya. Okay, kita nak promote produk kita orang. Okay, kami offer 500 lah. 500 lah untuk sikit iklan. Jadi ikut lagi berapa ni lah. Contohnya kita boleh nangga ngesai lah. Ngesai dulu lah. Nangganya produk sikit, nya promote sikit produk ya. Makin lama macam ni upahnya. Okey. Nah, ada idea di sini kita boleh tiru. Jangan ambil 100%. Tapi sebenarnya ialah marketing, dunia kita untuk dunia marketing memang kena belajar. Okey, ialah salah satunya tetapan pendapatan sampingan. Right. Kita belum lagi masuk ke bahagian peralatan teknikal. Sekejap lagi masuk ke pendapatan teknikal. Selagi saya nak remind balik dengan kita pun viewers kita, terima kasih kerana menonton secara
akademi untuk malam tu, iaitu YouTube sebagai mekanisme pemasaran yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okay, bila orang nangga state banyak menyokong untuk new beginners tu, jangan ambil ya peluang lah. Jangan lepaskan peluangnya. Bila sedangnya ada offer geran, tapi make sure kita orang serius lah. Memanglah sedangnya cari yang serius, munsi cari yang serius. Macam ni lah sedangnya nak trust kita orang pun kita orang pun background macam ni sedangnya rasa-rasa okey lah sedangnya invest untuk kita orang nak sedak negara kerajaan negeri nak nyuruh kita orang maju. Tapi jangan salah pakai lah. Jangan salah pakai kita orang pun gerannya lah. Okey. Jangan salah pakai kita orang pun gerannya, pakai sebaik mungkin untuk kita orang ambil beli modal, pakai sebagai modal kita orang untuk beli apalah equipment kah, nak ngupah orang kah, ya terpulang gitu. Ya salah satu daripada modal kita orang nak pakai balik. Ya, kita nak pusing balik modal ya pun boleh. Kita nak upah orang dalam contohnya kita ada tetapan pendapatan sampingan nak. Kita nak ngupah orang berlakon kah, kita nak ngupah orang nulis kita orang pun ya kan, nulis kita pun skrip kah, nak ngupah orang tukang kamera baru kah, nak gambar video baru kah, ataupun kita orang nak ngupah orang editnya baru kah, boleh sedah hal. Ialah gunanya kerajaan negeri beri kita orang modal. Okey. Alright. Bila kita orang dah dapat modal, kita orang boleh beli equipment baru. Alright, boleh. Ya Allah, boleh ha? Alright, kita pun live pada malam tu boleh diteruskan untuk ke modul seterusnya, peralatan teknikal. Alright. Peralatan teknikal sepertinya contohnya adalah kamera, laptop, komputer, tripod, mikrofon, untuk kita orang ya biasalah yang biasa-biasa. Kebanyakannya sibuh pergi sibuh jauh gila, kita akan nangga sugu pabitra lah. Macam ni husbandnya ngangkatnya dulu daripada mula-mula, kita orang boleh nangga videonya yang mula-mula dulu. Pakai handphone dia. And then nya akan edit video ya. Bila nangga video nak, saya sebagai yang pun subscribers nangga videonya mula-mula dulu rasa-rasa macam saya dah can upahnya tu. Tapi bila benda yang sesuatu yang saya madah tadi lah bermanfaat, orang akan share benda ya di media sosial. Lebih-lebih lagi bila ada bloggers yang famous tu akan ngangkat sidaknya, jaga aja kita orang kena serang apa, bukan kena serang benda yang jahit. Okay, benda yang bagus. Sebab biar saya madah tadi bermanfaat. Okay, yang bermanfaat supaya orang senang share video kita di media sosial. Orang si malu pun nak share video kita sebab dalam konten apa yang kita ada adalah sesuatu yang bermanfaat. Okey. Seterusnya adalah kamera lah. Kamera ya ada banyak jenis lah. Kamu boleh tangga, boleh search ikut bajet kita orang sebenarnya, ikut bajet. Kita orang pun secara nak rasa-rasa kita orang nak mula video. Saya sikit benda yang saya sarankan adalah berkualiti. Benda video kita orang supaya yang berkualiti supaya orang nangga video kita orang si jerak lah. Okey, si jerak lah. Untuk mula-mula saya dah hal Jangan masih makin phone sabun. Jangan makin phone sabun 3GP lah. Okey, saya ulang sekali. Okey, boleh tak orang makan ya, tapi yalah dek. Ikan tu dah ni dah 2020 dah. Okey, sekurang-kurangnya kita orang ambil video yang 7.0 lah. Resolution yang 7.0 720 ataupun kita orang dah terus dah ada 1080p 1080 pun quality ataupun resolutionnya sekurang-kurangnya lah. Okey, supaya orang bila nangga video kita orang
bila orang nangga video kita orang orang si rasa bosan, si boring lah video kita orang, walaupun jalan ceritanya si lah seberapa gila. Okey, saya beri contoh lokal Sarawakian, video daripada Mia Kapit. Okey, Mia Kapit, budak-budak Kapit. Mia kecil dia bukan Mia kecil benar. Tidak tahu hanya orang bujang, Mia bujang. Okey, tidaknya pun video level pun channel tu dah macam movie Hollywood dah. Editingnya semua pakai handphone. Editing sebenarnya pakai handphone. Bayangkan editing pakai handphone macam ni rupa. Okey. Okey, saya beri apa nama channel, kita orang boleh search. Kita boleh search nama channelnya HDF channel. Okey, HDF channel. Kita orang boleh cari nyampun dalam YouTube. Ambil dalam search dalam YouTube, kita orang akan cari benda ya HDF channel. Cari je HDF channel. Kita orang akan anggap video-video yang malah movie sebenarnya, malah movie, local movie tapi dalam bahasa Iban. Jangan kita orang anggapnya macam ya tok dah layak, sedap tok dah layak monetize dah. Bila kita orang anggap video sedapnya dah ada iklan dah. Dah ada iklan dah video sedapnya. Bila kita orang anggap dah ada iklan dah video sedapnya, sialah pendapatan sedapnya. Tapi yalah nak nunggu nak nunggu YouTube bayar sedaknya, kenalah benda tu saya akan madai lah untuk next model lah. Okey, bukan senang-senang ya YouTube nak bayar kita. Okey, bukan senang-senang nak dapat duit daripada sedaknya. Bila dah kita layak banyak lagi, ada lagi lah terms yang kita kena follow, kena ikut. Kadang-kadang yang dah monetize tu pun boleh demonetize juga. Dah pandai out balik dah nyampun kelayakannya sebabnya melanggar peraturan YouTube. Okey, bila nya melanggar peraturan YouTube ya, bila ada YouTube sedar yang video kita orang ada something illegal ya adalah saya beri contoh video orang accident lah. Video orang accident lagi accident biasa-biasa ataupun parah boleh diterima. Tapi bila kita orang ambil video yang exhibit content explicit ataupun yang terlarang, automatically video kita orang akan di remove. Boleh jadi kita orang boleh demonetize juga. Hati-hati bila kita nak upload video yang datangkan faedah. Okey, contohnya macam ni lah, macam accident lah. Saya dah guna kita nak nanggap benda macam ni apa. Okey, saya beri contoh aja. Kalau nak upload lah, tapi saya galakkan. Alright. Kita pun kita pun bekas orang bekas yang ikut kursus kita sebelum tu. Okey, Syakawi Zainuddin Syakawi nya upload video time-nya juga video yang tengah hangat, tengah keluar ditayangkan, iaitu cerita Ip Man 4. Kan ujung tahun ya cerita keluar, jadinya ambil manfaat time ya, yang ambil peluang time masa ya untuk upload video semua kompilasi daripada Ip Man nanti semua dikompilnya dalam segi video, lalu penuh secara automatiknya tegal video ya nya dapat monetize. Okey, bila nya dapat monetize segi video ya, tapi benda yang si copyright lah. Pandai adalah caranya nya mula macam ni, tapi juga ada banyak juga lah benda-benda lain yang nya bola selain daripada untuk video ya aja. Nya ada juga belajar ngajar pakai videonya tutorial, banyaklah tutorial. Ada tutorial nak sedang malah apa pun ada juga. Okey, saya boleh carilah dalam YouTube lah. Saya perlu bandahlah video sedang malah apa ya. Betul memang benar-benar lah video jangan sedang malah apa. Kita nangga cari je dalam YouTube tutorial tidak berbuat apa-apa. Kita boleh nangga tutorial ngembak plastik pun ada, tutorial muka
buka mie pun ada, tutorial makan mie pun ada. Okay, kita orang boleh tiru something yang konten yang orang kita orang rasa si sangka-sangka pun benda ya. Si sangka-sangka jadi viral. Tutorial buka pintu pun ada. Okey. Okay, kita orang boleh asal kita orang ni aja, asal ikut kreativiti kita orang aja. Okey. Okey, kita kembali kepada peralatan teknikal kita. Okey, yang tadi saya madah amatur jelah untuk bahagian amatur. Bila kita pergi ke bahagian profesional, kita orang anggap barang yang dipakai adalah gimbal ataupun drone, okey, nyampun lighting yang mobile lighting and then microphone boom, audio recorder, layar hijau seperti yang kita orang anggap tu lah. Layar hijau tu background saya tu sebenarnya warna hijau. Okey, yang background yang saya tengah dalam studio tu adalah warna hijau, bukan nak madah profesional. Boleh katakan profesional jugalah tu. Okey. Tapi untuk kita orang yang ikut kategori lah. Kita orang nak macam kategori nak mula filem ke. Okey. Nak mula filem ke, kita orang kena memang banyak equipment yang kita orang nak pakai. Contohnya gimbal, drone, lighting, yang mobile lighting ya, microphone boom memang kita orang nak pakai. Microphone boom tu memang kita orang kena upah lah. Ada tim lah, memang kena ada tim yang akan ngembak mikrofon kita orang yang boom ya, orang mbak kayu ya, tapi ujungnya ada ni ya, ada mikrofon. Kadang-kadang kita nangga dalam cerita ataupun drama. Bila kita nangga dalam drama, ujung-ujung sekali nyampun the making lah, something yang ada orang, something yang sebenarnya cerita tak serius lah cerita ya, tapi bila nangga the making kata lawak. Okey, dari sini kita akan nangga equipment yang sedaknya pakai, dari segi kameranya, dari segi peralatan, macam lightingnya. Lighting bukan ya lighting yang kita pakai, yang kami orang pakai dalam ni tu, dalam studio tu, bukan. Lightingnya memang dahsyat, memang terang, memang amat terang, terlalu terang. Hari siang pun bilanya buka je lightingnya, ada beri extra lighting dengan pelakon-pelakon yang bakal di ni lah, yang kita orang berlakon ni lah, yang akan ikut filem kita orang lah. Kebanyakannya macam ni lah. Bila kita orang anggar dalam YouTube, kebanyakan kita orang bilang orang ada making nya akan ada ekstra lampu yang ni lah, lampu studio ya lah, walaupun nya akan beri ekstra lighting dengan semadanya belakang ataupun di tepi, walaupun cahaya terang di cahaya terang di depan tapi gelap di belakang, jadi setidaknya nak ekstra nyampun lightingnya lah, lampu di belakang. Okey, macam nilah caranya. Ialah tujuan lampu ya bukan suka-suka. Okay. And then setidaknya biasanya untuk penggambaran waktu malam di dalam rumah, tapi sebenarnya penggambaran waktu siang sebenarnya hari di luar ya malam. Tapi dalam cerita nya nangga terang. Okey, nya nangga terang. Dalam rumah terang, sebenarnya lampu ada di luar. Nya mancar lampu ya dekat pinjan ni ya. Okey, pinjan rumah ya ataupun dalam studio ya. Okey, dalam sigit lah rasanya, sigit lampu, tapi yang memang boleh tahan juga nyampun harganya tu. Okey. Ya, kelak kita orang boleh fikirkan, kita orang rasa udah naik sampai ke level ni ya, level profesional. Dalam profesional tu memang banyak di barang yang kita nak pakai, banyak di barang punya pakai. Contohnya apa yang ada dalam amatur, kita nangga kamera, komputer riba tu biasanya mobile di luar kawasan. Contohnya kita orang nak ambil penggambaran, contohnya nak ambil ni lah, ambil tengah syuting lah, lalu kita dengar orang syutingnya, kita boleh dengar dalam Facebook ataupun YouTube Kokom. Okey, dalam YouTube Kokom kita orang akan dengar nyampun background latar belakang
in the making oleh the making iklan setidaknya. Setidaknya kebanyakan memang iklan lah. Orang upah dalam iklan setidaknya, dalam production setidaknya supaya mula filem. Jadi idea memang kena banyak. Okay, bila kita orang nak niru benda ya, kita orang kena bersedia. Jadi kita orang kena bersedia dengan peralatan-peralatan macam tu lah. And then bila kita menyebut tentang komputer, kita orang siapa ambil komputer yang alang-alang. Bila kita orang ambil komputer alang-alang, kerja kita orang akan lambat. Bila kerja kita orang lambatlah hasilnya. Bila untuk nak upload video bila video ya siap. Sedangkan kita orang dalam masa yang singkat kita orang dah boleh mula video yang lain dah. Tapi dalam masa ya juga ada video oleh kerana komputer kita orang lambat ataupun laptop kita orang lambat. Jadi benda yang lalu terbengkalai. Jadi kita orang rendering contohnya video dalam video 3 minit lah. 3 minit. Untuk video 3 minit, bila kita orang nak render video 3 minit ya dengan PC yang slow ataupun laptop yang slow, memang makan masa lebih daripada 12 jam. Baru 3 minit, belum kita orang render video yang sampai 15 minit. Kita orang nak malah movie dah sebenarnya tu. Dah nak malah movie. Of course lah movie macam ni, tak nak malah movie setengah 15 minit, mau setengah jam ke atas lah. Namun lagi terror ya sampai sejam video kita orang. Okay, jangan boleh sampailah level dia. Mungkin kita orang pun dah ada tim dah. Mungkin kita orang nak kerja seorang-seorang memang agak susah sikit lah. Bila kerja seorang-seorang memang agak susah sikit. Bila kita orang dengar, saya dah beri contoh tadi. Dah beri contoh Isa Aisab tadi. Kita orang boleh dengar dalam channelnya banyak video-video. Ada latar belakang dalam videonya tengah ni ya, bilanya kelakar hal konten. Kita orang akan anggapnya tengah bercakap di dalam studionya. Kita orang akan anggap staffnya kami di belakangnya. Ialah orang yang render, editornya, yang mula yang mula nyampur kita yang mula nyampun videonya. Right, bila kita anggap orang yang bekerja macam ya. Jadi kita apa salahnya kita ikut juga. Kita nirulah sikit nyampun cara-cara ya. Okey. Sebenarnya video yang ditunjuk oleh oleh YouTuber tu, kita sebenarnya boleh tiru. Jangan 100%, kita boleh tiru je nyampun idea. Kita nak niru nyampunnya tapi ubah sikit ikut kreativiti kita orang. Okey, boleh, tidak ada masalah. Right. And then kita pergi kepada tripod. Tripod ada banyak jenis. Tripod yang murah ada juga, yang RM50 pun ada juga, yang RM5,000 pun ada juga. Tapi jangan dah sampai ni gila. Jangan lalu baru nak mula tu kita orang dah invest banyak gila dah. Okey, dengan bajet kita orang. Yalah guna tadi kerajaan negeri Sarawak mari kita orang pun geran untuk kita orang pandai-pandai lah. Kita orang nak pergi ke level sengan ni. Ada je pakai geran dan beli PC, beli kelengkapan kita orang lah. Kebanyakannya kamera ataupun mikrofon. Jangan ambil yang alang-alang, ambil yang berkualiti terus. Okay, rasa-rasa dalam bajet RM5,000 seorang rasa nak beli apa, carilah kamera berapa range-nya, dalam RM2,000 kah. Okay, dah dapat dah. Okay, kita orang dah ada PC, tapi PC belum boleh PC lagi. Okay, kita orang just upgrade je, tambah RAM kah, tambah graphic card-nya kah. Okay, cukuplah dengannya. And then kita orang nak tambah, beli tripod lah, beli gimbal kah, beli drone kah. Drone dalam RM1,500. Tapi kita kena belajar ni lah, belajar pakainya lah. Okay, jadi nak kontrolnya macam ni, scene yang kita mau, macam ni angle yang kita mau, semua kena belajar. Dalam YouTube semua ada. Okay, insyaAllah kita boleh belajar benda ya dalam YouTube. Ataupun kita orang boleh berkawan dengan Sidak production, minta sidaknya beri pandangan ataupun share nyampun pengalaman, macam ni mula tu, macam ni mula scene tu, jadi lepas scene tu apa nak bola. Okay, semua boleh. Kita orang kena cari orang yang memang ahlinya dalam dalam bidang ya. Okey, kita orang nak kategori apa.
kita orang kategori pertanian, kita orang kena mungkin kita orang ada asas ada masalah, mungkin kita orang cerita apa tu, kita orang kena agak ahlinya, orang ahli pertanian tu macam ni nyampun ni ya okay, kita orang ni minat sebenarnya, dah minat sebenarnya, tapi kita orang kena cari orang yang ahlinya. Contohnya dalam teknikal lah, bahagian teknikal tu memang kita orang nak cari orang yang memang dalam bidangnya. Contohnya kita orang nak beli komputer macam ni, beli mikrofon macam ni, beli apa nama audio recorder macam ni nak merakam, macam ni nak ngambil video macam tu, beli kamera macam ni. Okey, jangan salah beli. Okey, jangan salah beli. Kita orang salah beli sebenarnya saya dah masalah, tapi rugi. Sebab ya kita kena banyak bertanya dengan benda yang kita arif. Bila kita dah tahu kelak, ni kita boleh proceed, kita boleh pakai benda ya, boleh dengan kelengkapan yang kita ada. Alright. Dari segi kamera, saya nak madah. Dari segi kamera, masa PKP area, Sugu Pabitra, saya ulang lagi lah, Sugu Pabitra nya ada mula video dari awal-awalnya saya madah tadi, nya husbandnya beli handphone, pakai handphone dia merakam nyampun video masakannya, macam tu lah. Okey, macam tu, nyampun video masakannya dengan handphone loan. Sampai ni tu dah dapat beli handphone dah, nyampun ada pendapatannya tu, dari segi pendapatannya dah dapat beli handphone dah. Jadi and then kemudian ada juga lah, sebab saya badah tadi, kita bila bergaul dengan orang yang positive vibes, ini akan beri semangat untuk kita the next content video yang seterusnya. Bila kita dapat semangat daripada kawan-kawan kita akan dapat mula video yang seterusnya. Saya ada beri sikit seorang lagi antara lokal Sarakian ya juga pernah juga attend kita pun khusus juga YouTube awal tahun tu iaitu Juju Komeng. Juju Komeng. Bila kita orang cari dalam YouTube, namanya Juju Komeng, ia adalah orang Sarawak. Okey itu yang orang langgar itu. Okey, Juju Komeng nya adalah orang Sarawak. Dalam channel YouTube kita orang nangga nyampun ya, kita orang nangga kelengkapannya macam ni. Okey, nang kacak. Okey, saya promote Juju Komeng dalam ni tu. Saya beri kepujian dari mula-mula saya nangga channelnya. Dari mula-mula saya nangga channelnya sampai kena tu nyampun nyampun peningkatan. Memang peningkatan lah. Boleh cari dalam YouTube Juju Komeng. Ada memang video masakan aja. Sebab dia kategorinya, ia adalah salah satu contoh kepujian yang saya boleh beri dengannya. Sebab bila orang dengar nama Juju Komeng, bila dengar Juju Komeng memang bawa masak, bawa makan aja lah. Bila orang dengar nangga videonya semua dari mula-mula dulu memang semua bawa makan. Macam ni aja lah. Macam Sugu Pabitra lah. Tapi itu adalah lokal Sarawak kita. Kena support. Dah 1.79 subscribers dah ni tu. Okey, kita orang nangga nyampun segala videosnya memang komplit. Memang dah diajar dah. Mula logo, mula thumbnail. Thumbnail memang kita orang kena belajar juga, semua kena belajar. Sebab benda yang akan benda yang akan menarik audience kepada supaya orang subscribe channel kita orang. Jadi kita orang kena benda yang memang kena ada. Thumbnail, logo, and then kita orang pun channel kita orang hias channel kita orang. Contohnya macam Juju Komeng ni tu lah. Kacak. Okay. Alright. And then sebab saya madah tadi benda yang berkualiti. Contohnya dalam video Juju Komeng kita orang nangga nyampun level videonya nya make jenis kamera DSLR. Jenis kamera DSLR. Bila kita orang nangga video DSLR macam ni kualitinya,
Macam dalam video, jujur komen kata nya siap pakai ni lagi, pakai kren lagi. Dalam studionya ada kren, bukan kren nak ni ya, bukan kren apa excavator ya, tapi kren untuk video. Di ujung ni ya, di ujung krennya ada kamera. Macam kita orang selalu nangga live dalam ni lah, dalam TV lah. Masa live ya ada nangga kamera yang apa, ujungnya kamera benda yang ngikut sekali ni ya. Ayalah ya nama kren. Okey, ada orang yang kontrol di bawahnya. Kemudian ujung sekali ada kamera. Ya nama kren. Jujur komen makai kren, tapi kami tahu lah video ni sikitnya makai ni ya. Makai kren ya. Cuba kita orang boleh nangga. And then jangan lupa lah subscribe sekali. Lokal Sarawak kita tu, orang Kuching tu. Okey. Ya, orang Kuching tu. Kita orang kena support sedaknya juga. Macam ni juga lah. Bila saya nak promote, bila saya ngajar ngajar dalam kursus, nunjuk dengan orang, saya akan promote channel-channel sedaknya sekali. Dalam segi kelas ya, dalam 30 orang ya, saya akan paksa salah seorang, semualah, bukan salah seorang, semua sekali saya mendedahkan sedaknya pun channel nama supaya sebut dalam 30 ya, subscribe channel sedaknya at that day, dalam masa yang sama, dalam dari hari juga. Semua dah dapat 30 orang ya, senang je dapat subscriber ya dalam segi ni ya. Tapi janganlah kita orang mula malu. Mun malu-malu pakai apalah kita orang nak join nak jadi ni YouTuber. Nak malu-malu okey, nak malu-malu jadi YouTuber si jalan pula. Okey, mungkin kita orang nak mula tutorial malu-malu boleh ya, boleh. Tutorial macam ni, tutorial malu. Okey, saya si pandai. Jadi kita orang yang pandai boleh mula. Right. Maksud kamera 360 di situ, kamera yang boleh adjust, boleh tangga dalam masa yang sama. Kamera yang boleh pusing 360 darjah. Boleh drag, kita boleh tekan je ya, tekan je kita pun screennya, boleh nangga seluruh apa yang tengah kita tayang lah. And then kamera drone lah, saya pada tadi kamera drone. Bila ada footage yang biasanya kebanyakan mula kamera drone tu adalah video klip yang ikut genre kita orang lah. Rasa-rasanya bila kita orang ada kreatif gila, boleh pakai drone. Jadi kena ni lah, kena mahir lah belajar pakai drone nya. Jadi jangan belanja kuat gila. Bila pakai drone nya, kadang-kadang bila out of control, kita akan kehilangan drone kita. Jadi kita kena belajar benda ya, secara terus mahir lah, kena pro lah benda yang kita kena kontrol. Jangan harap dengan staff kita aja. Okey. Dan seterusnya, kamera gimbal adalah adalah something yang terlalu mobile. Macam kamera lah, macam handphone lah. Sini-sini kita boleh hembak. Kamera gimbal lah. Jenis kamera yang lekat sekali dengan gimbal pun ada. DJI Osmo tu. Osmo kebanyakannya memang Osmo yang keluar gimbal. And then bila kita orang ada gimbal sekali pun ada juga. Saya lupa nak hembak sekali. InsyaAllah saya akan hembak esok. Seperti yang kita orang nanggap footage lah. Okay, nanggap footage ada gimbal. Boleh ya search dalam Google macam ni kita orang nak ya. Kita orang nak beli yang kelak. Boleh beli yang lokal di local distributor ataupun di kedai-kedai kita di Kuching Dok, ataupun boleh beli di dalam online lah, Shopee kah, Lazada kah, Lelong kah, ataupun marketplace kah. Siapa-siapa yang ada rasa nak beli yang bajet boleh beli second hand. Jangan lalu terus nak beli baru pun bagus juga, lalu kita pun lah of course yang barang baru tu. Okey. Ini kita seterusnya kepada komputer. Pada kategori pada modul kita seterusnya adalah komputer riba atau bukannya makan riba. Okey, kita ambil inisiatif bahasa Melayu kata komputer riba. Jadi riba kita tu di riba senang sebab mobile. Sebab ya yang madah komputer riba. Tapi bila kita paling senang kita selalu dengar laptop lah. Laptop benda tu bukannya kena tu laptop bukannya amatur aja.
Ya, bukannya motor aja, laptop ni kita kan itu kebanyakannya. Okey, bukan yang murah-murah. Bukan yang murah-murah. Ambil yang rasa-rasa rate yang tinggi. Bila kita ambil rate yang tinggi dengan modal yang tinggi, okey, kita akan dapat macam yang saya pada tadi lah. Bila kita render video ya, sesuatu video ya, kita orang akan rasa nyampun perbezaan dari segi rendering bilanya dah habis. Bilanya dah habis, kejap je. Okay, dalam contohnya 30 second video montage, kita orang akan habiskan dalam masa 15 minit, dah settle dah. 10 minit tu pun dah bagus. Makin cepat makin makin cepat makin mahal lah. Kita orang pun video kita pun komputer tu dalam tempoh ya. Okay, right. Okay. Alright. Saya tengah bercakap dengan assistant saya di studio itu. Kita bukan recording tu. Live tu. Okay. Live tu. Mungkin ada kesilapan teknikal sikit insya-Allah, tapi kita mengharapkan sesuatu yang 100% perfect. Okay, kita mengharapkan sesuatu yang perfect. Okay. Okay, Hasnul, disconnect. Dalam OBS masih connect. Okay, right. Okay, assistant saya adalah Encik Hasnul untuk malam tu dan malam semalam. Okay, untuk khusus kita pada dua malam tu, saya diberi amanah oleh kerajaan negeri untuk mengajar yang nak jadi YouTuber secara asasnya lah. Pengenalan nak jadi YouTuber ataupun teknik-teknik pemasarannya. Okay, saya akan mengajar sekali. Boleh insya-Allah untuk malam tu. Khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey. Saya rasa nak madah lagi sekali pun boleh juga, supaya siapa yang nangga kita kelak-kelak dia akan balik nangga video yang kita dah tangga dalam yang tengah malam yang dah live tu dengan yang semalam. Kita boleh balik tangga balik apa yang pun konten, kita boleh refer balik yang pun yang pun modul-modul kita yang dah susun sekali dalam ni tu. Right, dalam kursus kita tu. Kursus online, kursus yang menawarkan saya dah charge. Okay, kerajaan negeri beri kita saya dah charge. Free je, siapa-siapa boleh tangga. Right. Sebabnya kita fokus pada Facebook. Bila kita fokus pada Facebook, orang akan tangga sekali kita pun video live. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Sarah Academy untuk kursus malam tu. Okey, kursus YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Bersama saya Adli, dah sejam setengah saya bercakap. Okey, sejam setengah saya bercakap untuk modul kita malam tu, tetapan pendapatan sampingan dan peralatan teknikal. Tetapan pendapatan saya ulang lagi dah hujung-hujung dah. Kita ada setengah jam lagi. Tetapan pendapatan sampingan adalah sesuatu sebelum kita dapat program monetize ya. Sebelum kita dapat program monetize, kita dah mula duit dulu dah. Kita dah mula duit dulu dari segi iklan produk orang lain. Kita ngambil iklan daripada produk orang, seperti yang saya pada tadi, 100k, 200k, 300k sebelum kita orang dapat level masuk program monetize. Alright. Untuk malam tu dan malam sebelum malam tadi, saya dibantu oleh asisten saya malam tu di Sarah Academy tu adalah Encik Hasnul. Nyalah yang tukang molas segala slide tu segala okay, untuk saya. Okay.
Okey, seterusnya untuk kelengkapan kita apa? Peralatan teknikal kita untuk malam tu seterusnya adalah komputer. Okey, ada komputer kita dah tanya tadi. Makin besar kita pun modal makin power lah kita orang pun ni apa nama tu setting kita orang. Tapi kita harapkan ni lah mun lagi level amatur boleh belajar semua dalam YouTube. Kita orang boleh cari nyampun tutorial. Kita orang si pandai lah. Kita orang memang dah tahu macam ni caranya. Just proceed je. Kita orang just cari je komputer yang besar sikit modal. Sebenarnya besar sikit modal tu bukannya apa, pakai kita orang jangan buang masa di sia aja. Jangan buang masa kita orang untuk nak edit video. Terutama sekali bahagian rendering. Bahagian rendering tu agak menyampah sekali. Okey. Bahagian rendering tu agak menyampah sekali bila kita orang dalam dunia video. Kita orang kena tahu juga benda tu sebenarnya. Kita orang kena tahu juga cara mau edit video. Mungkin kita orang one man show lah. Mungkin kita orang ada team, no problem. Kita just pola aja video kita orang kita pola aja nyampun storyline. Kita orang brainstorm je dengan team kita orang. Ada orang mula tukang ni tukang edit video, ada orang ambil video, ada orang ambil record audio. Jadi kita orang just sketch up je, mungkin kita orang rajin lah sketch up je kita orang pun kita orang pun cerita storyline kita orang just padah dengan apa pelakon kita orang. Okey. Bila kita orang dah start mula macam ya, of course kita orang kena belajar sekali cara marketing. Okey, cara marketing. Okey, seterusnya mikrofon. Bila kita menyentuh pada mikrofon tu, mikrofon adalah peralatan yang paling penting sekali dalam bila nak jadi YouTuber. Jadi bila kita orang nak mula video tanpa ada mikrofon, memang saya ada bunyi ya. Macam saya tu lah. Bila mikrofon saya dah, memang kita orang siapa dengar lah apa pada saya tu. Yalah pentingnya mikrofon. Ada amatur, adanya profesional. Okey, untuk level amatur tu kita boleh pakai yang entry level lah. Entry level contohnya yang dari China lah. Ataupun ada local distributor kita boleh pakai. Ataupun kita pakai handphone. Kita pakai handphone just rakam aja. Tapi memang apabila kita pakai third party mikrofon, memang banyak kerja. Alright, memang banyak kerja. Sebab kita nak sync antara video dengan audio, memang dua gig kerja. Bila sikit audio video di atas, audio di bawah, kita kena sync sekali serentak sama sekali. Okey, bila kita sebut A, memang dalam timeline-nya memang A juga. Bukannya A, bila kita nyebut A, bunyinya ujung sekali. Okey, faham lah. Kita orang nangga, kita orang pun software kelas ya ada. Memang dalam dalam modul kita memang ada belajar sekali. Software ataupun apps yang kita akan pakai untuk edit video untuk diupload dalam YouTube. Alright. Yang paling murah sekali amatur mikrofon adalah RM50. Okey. Di bawah RM50 pun ada, kita boleh cari dalam Lazada. Okey, tapi kita orang rasa-rasa RM20 dengan level RM20 nya lah. Jangan kita orang rasa RM20 level road. Okey. Jangan ambil rasa RM20 level Sennheiser ataupun Audio Technica kah macam tu, Audio Technica. Itu adalah kira boleh katakan mid level lah, kira pertengahan lah. Mikrofon pertengahan untuk dalam bidang ni adalah dalam bidang kita adalah dalam YouTube kah, namalah live kah, macam tu lah antaranya tu salah satunya lah. Okey, ada dynamic mikrofon. Kita orang boleh cari dynamic ya, selalu makai orang lagu lah, time lagu lah, and then yang saya pakai tu adalah condenser mic. Itu adalah terlalu sensitif. Bila kita orang klik ataupun ada bunyi benda lain ke, kereta melimpas ke, motosikal melimpas, dia akan angkap sekali. Itu perbezaan dynamic dengan condenser. Condenser memang terlalu luas.
Bila ada bunyi kompang kah, ada bunyi apa, bunyi yang nukuk besi kah, memangnya akan tangkap sekali terus. Berbeza dengan mikrofon dynamic. Situ mun mikrofon dynamic nya akan nangkap apa yang saya cakap di situ aja. Di tepi-tepi tu nya akan saya akan nangkap. Okey, ada bunyi daripada luar, daripada jauh memang saya akan nangkap. Jadi baik orang melagu, bila orang melagu nya akan megang mikrofon, cun-cun tepat di mulutnya, bukan di tepi-tepi tu seda. Alright. Okey, faham bahagian mikrofon dah? Okey, nya ada bagi dua saya, amatur dengan profesional. Okey. Yang mikrofon boom tu saya ada madah tadi. Yang mbak pakai kayu ya, yang mbak ni ya. Ya berupah juga ya. Ada orang upah. Ada gaji juga nya. Okay, ada gaji juga nya. Jangan si beri gaji orang macamnya. Lelah juga nya ngangkatnya macam kita aja bang, ngangkat barang juga. Kita rasa lelah macam aja lah rasanya. Jadi kita kena upah juga nya. Okay. And then yang mikrofon boom tu kebanyakannya memang pakai condenser mic. Sebabnya merakam dua orang yang bercakap. Bila hanya merakam dua orang bercakap, mikrofonnya di atas ataupun mikrofonnya di bawah. Bila kita orang anggar sikit scene-nya, rasa-rasa sini nya nampak mikrofon. Kadang-kadang si nampak pun mikrofon di dekat bajunya. Ya yang pakai mikrofon boom. Sama ada mikrofon antara di atas ataupun mikrofonnya di bawah. Kebanyakannya Hollywood lah banyak pakai benda ya. Memang tahap profesional. Of course lah, dah berjuta bah nyampun ya yang modal ngeluar filmnya. And then kita seterusnya pergi ke perakam audio. Bila kita pergi ke perakam audio tu, yang saya padah tadilah, banyak kerja, 2 kali kerja lah. Kita kena sync audio dengan nyampun video sekali. Video di atas, audio di bawah. Tapi benda tu adalah terbaik. Ni banyak kerja tapi terbaik. Kita orang boleh edit nyampun audio yang lebih kepada crispy ataupun lebih jelas. Lebih jelas sebutan dalam sesuatu klip ya, ataupun dalam sesuatu skrip ya. Kadang-kadang kita dengar apa daripada pelakonnya. Tapi bila dengan adanya audio recorder tu, kita boleh edit nyampun audio ya lebih kepada dapat didengar lah, lebih jelas. Sebab ya ada juga kebaikannya untuk 2 gig ni tu tak. 2 kali kerja. Sikit video kita boleh edit video, sikit audio kita boleh edit audio. Kita nak mula suaranya chipmunk pun boleh. Okey, boleh. Alright. Seterusnya tripod. Saya dah madah tadi lah. Tripod pun dah saya ngesor tadi. And then lighting pun ada saya madah tadi. Dari segi yang amatur, yang saya tengah pakai dalam ni atau dalam studio tu lah. Yang amatur, yang biasa, yang entry level pun lighting. Okay, entry level pun lighting. Kita boleh buat sini-sini aja. Asal ada power source. Nyampun ni lah. Nyampun sumber kekuatannya lah, powernya lah, elektriknya lah. Mungkin kita nak pakai bateri pun boleh juga. Ada juga jenis lighting yang pakai bateri. Jadi kita orang ya memang banyak modal lah, besar je modalnya. Sebab kita orang nak beli bateri, and then kita orang nak bila bateri dah habis, dah kong dah, kata orang kena cari lagi, kena cas lagi. Memang banyak, memang payah. Yang terbaik adalah pakai karan. Pakai karan je, pasang aja karan plug ya, dah settle. And then ada lighting yang boleh adjust nyampun temperature, boleh adjust nyampun brightness-nya. Okey, ialah bahagian lighting. And then pergi ke set studio lah macam kita orang anggar tadi. Dalam Google boleh aja kita orang search dalam Google ya. Set studio kah, set di luar kah, outdoor set boleh. Kadang-kadang dalam studio ya lebih dahsyat lagi yang pun lighting berbanding untuk outdoor. Yang untuk indoor ya biasanya si banyak gila nyampun si banyak gila nyampun bukan untuk outdoor ya, si banyak gila nyampun lighting dipakai sebab dah ada natural lighting. Cuma hanya nak ngambil lighting yang tempat yang gelap.
Contohnya di belakang kita ada gelap-gelap tu, macam ada shadow lah, sebab kita orang nangga shadow, yang saya ada shadow kan itu. Bila ada lighting, extra lighting yang memancar dari angle lain, kita akan nangga perbezaannya. Okey. Dalam studio memang agak strict sikit nyampun rules, lighting rulesnya. Ni ada peraturan, bukan suka-suka. Untuk lakonan lain dalam studio lain, untuk berita lain, macam tu kita selalu nangga berita dalam TV nak nangga berita, tang ada lightingnya memang kacak. Lightingnya kita sedang nangga shadow pun. Dari di bawah tu sedang shadownya sedang nampak. Dari atas, dari belakang tepi tu sedang shadow. Ya, artinya memang banyak makan modal lah. Okey, memang banyak makan modal. Lightingnya dari atas, dari atas palak kita. And then dari tepi, dari depan jarang lah, ni memang dari tepi je. Dari tepi, contohnya macam saya tu lah, 2 gig tu adalah lighting saya pun lighting 2 gig tu. Okey, okey, untuk studio. Okey, alright. Ya, adalah level profesional. Menghitung ada modal boleh, saya ada masalah. Okey, untuk apa nama dia, kita pun kategori lah, kita orang kategori yang suka-suka yang jenis yang macam Juju Komeng tadi. Okay, kita orang angga channel Juju Komeng yang pun lighting yang memang pakai dalam studio pun, namalah orang masak. Alright. And then yang lain-lainnya kita orang kena fikirkan juga adalah kita orang dalam studio, kita orang kena ada backdrop warna hijau. Kita orang nak mula nyampun macam yang dalam kita orang tangga tu. Yang kita orang nangga dalam video live tu adalah backdrop warna hijau. Backdrop warna hijau. Dalam ya memang kita orang scene lah, memang scene nampaklah backdrop warna hijau sebab dia dah diatur oleh asisten saya pada malam tu. Kita akan belajar juga sebenarnya benda ya dalam OBS Studio. Okay, kita akan belajar juga macam ni cara nak mula benda ya. Okay, kelak lah kita akan explore lebih lagi pada bahagian technical. Tadi ya malam tu kita cakap ataupun kelakar pasal ni aja, peralatan teknikal. Kita belum lagi masuk ke bahagian dalam komputer, perisian software ataupun apps. Kita boleh pakai handphone. Nak edit video yang kita dah ambil tadi pun dah boleh pakai handphone itu. Banyak softwarenya sebenarnya. Antaranya saya nak explore esok, untuk modul esok kita ada Filmora Go dan KineMaster. 2 gig ialah cukup lah untuk kita belajar untuk amatur tu. Okey, makin ialah bila kita makin handphone, yang mobile lah. Saya nak sarankan pada yang baru-baru mula yang nak jadi ni tu, YouTuber tu, kita sarankan boleh pakai dua aplikasi tu, 2 apps iaitu Filmora Go dengan KineMaster. Okey, saya akan mengajar kita orang macam ni pakai apps ya. Untuk modul malam esok insya-Allah. Dan seterusnya akan macam ni sampai upload video kita lah. Okay, first video in my channel. Okay, contohnya macam ni. Mudah ada siapa-siapa yang dah ada videonya dalam channel, saya ada masalah. Saya akan, kita orang tunggu je lah model yang seterusnya. Macam ni cara nak edit, nak engkah description, macam ni nak engkah teks, TAGS lah, bukan TEKS, bukan TAXT, teks, TAGS. Teks tu adalah macam hashtag. Bila orang cari, kita kira nama keywordnya lah. Bila kita engkah teks, kita orang sebagai teks adalah keyword. Bila orang cari sesuatu video di dalam YouTube, kita orang kena engkah juga, kita orang pun teks dalam kita orang pun video berkaitan dengan video lah. Jangan nak sedar kaitan. Okey, contohnya video memasak, of course lah dalam teks kita orang mestilah jangan dikosongkan. Mun kita orang dah kosong, maksudnya bila orang cari video kita orang dalam YouTube, memang sih nampak, memang akan jumpa. Kita orang kena bersaing sebenarnya. Kita orang kena bersaing dengan seluruh dunia tu.
Seluruh dunia orang pakai YouTube tu. Kita orang kena bersaing dengan setidaknya bila cari video. Contoh macam kita orang juga lah, bila kita orang cari sesuatu video yang di dalam YouTube, dan dah keluar dah list video yang kita orang cari ya. Contohnya kita orang nak cari review untuk handphone. Bila kita orang cari review handphone, akan keluar lah review kita orang, reviewnya di sia. And then kita orang nak mula juga benda yang sama. Macam ni kita orang nak beat, macam ni kita orang nak lawan nama-nama apa yang dah keluar dalam search form ya, dah keluar dah nama orangnya. Kita orang nak beat kah, kita orang pun video kita orang ada dalamnya sekali. Itulah guna teks setik. Ialah guna teks. Saya madah sikit sekali, jangan abaikan teks. Bila kita orang abaikan teks ya, orang akan jumpa video kita orang. Kalau kita carilah sampai scroll lah kita orang sampai ujung. Memang kita orang akan jumpa kita orang video kita orang. Jadi benda tu kita orang kena ingatkan setiap kali nak upload video. Setiap kali nak upload video, kita orang kena ingatkan jangan lupa teks. TAGS, teks. Okey, bila kita orang upload video, bila kita orang kena isi ya berkaitan dengan video kita orang. Mun video kita orang tengah masakan, kita orang isi sia masakan. Masakan apa? Masakan Melayu. Melayu apa? Okey, di sini Melayu Sarawak kah? Okey, kena angkah. Masakan Melayu Sarawak. Di sini asalnya. Okey, kita orang kena angkah dalam ya. Apa bahan-bahan kita orang pakai, apa sampai gas Petronas pun kita orang kena angkah. Saya terpaksa sebut. Okey, dalam tong gas ya pun kita orang nak sebut apa je namanya. Jadi sebab kita si tahu orang nak search apa sebenarnya dalam YouTube. Kadang-kadang orang nak search tong gas jenama P pun dalam dalam YouTube, sekurang-kurangnya video kita orang dah sangkut dia. Walaupunnya ada kaitan. Okey, video kita orang ada kaitan dengan apa yang di search orang, sekurang-kurangnya ada video kita orang dalam searchable ya. Okey, ya tujuannya saya madah. Tujuannya saya madah teks tadi. Orang search kita orang, video kita orang dah keluar. Jangan orang search cari video kita orang dalam video kita orang keluar ya, saya mau. Okey, kebanyakan YouTubernya lupa kah teks ya. Kebanyakan saya madah tu, kebanyakan memang sidaknya lupa kah teks ya. Bila saya cek balik, bukan saya madah ni YouTuber yang dah monetize ya, yang dah profesional, bukan yang ngikut khusus kita tu, yang dah ada channel, yang dah ada video dalam channel. Setidaknya bila nangga balik yang pun video ya, saya ngecek seorang-seorang, kebanyakan video setidaknya saya dah dia abainya aja. Teks ya, description ada, descriptionnya ada, boleh tahan panjang, tapi teks kosong. Sebab ya kadang-kadang kami nerima ada orang nanya kena video kami sudah bila di search dalam YouTube si keluar. Jawapannya adalah teks. Teks kita orang seda kosong, memang susah nak cari. Cuba isikan teks kita orang, isi siap-siap. Isi siap-siap kita orang kesasarnya yang basic lah. Sebabnya memang ada dalam setting yang memang dah ada ditetapkan, ada settingnya teks yang basic. Rasa-rasa kita orang simak engkah apa sebelum kah lagi lah, bagi kita orang dah ada basic teks ya yang kita orang pun channel ya. Alright, faham bahagiannya. Okey, mun ada soalan boleh tanya aja, ataupun kita orang malu-malu nak nanya boleh je inbox Sarawak Academy apa nak tanya. Okey, mungkin kita orang lagi bagus tanyalah masa live tu, boleh saya baca soalan terus dapat solve kita orang pun ya, dan solve pun kita pun problem. Alright, terima kasih kepada yang tengah menonton kita malam tu dan malam semalam. Teruskan anda bersama dengan Sarawak Academy, like dan share Sarawak Academy. Setiap kali kita orang nangga live dari Sarawak Academy, memang kita orang akan automatic bila kita orang dah ni lah, bila kita orang dah nangga, bila kita orang dah dapat get notification daripada Sarawak Academy, apa-apa yang di-upload kah, ataupun status update kah, ataupun live kah, tengah live kah, atau video share kah, kita orang akan dapat notification daripada sidaknya. Alright, jangan Sarawaknya dah nama Academy, memang orang akan share ilmu lah dari segi marketing kah. Alright, jangan lupa benda ya. Alright, okay, untuk
untuk malam esok, modul kita akan mengajar app lah, mengajar aplikasi dan software, and then yang pun setting di dalam applicationnya, and then dalam software ya juga sekali setting untuk monetize pun rasanya akan boleh lah malam esok sekali. 2 gig lah modul kita malam esok. Jangan lepaskan peluang untuk sertai dengan bersama dengan kita lagi untuk malam esok. Ada banyak gila modul, banyak panjang kita pun ya tu, banyak panjang kita pun modul tu sampai kita dapat monetize deh. Kita boleh dari yang belum ni aja boleh juga, yang belum register untuk YouTube pun ada juga. Saya ngajar sekali esok. Okey, esok saya ngajar untuk kita dari mula-mula aja. Malam tadi saya dah cerita hal intro aja. Saya dah intro malam tadi, and then malam tu kita ngambil marketing sikit lah. And then bila dah bagi marketing, memang kita akan menyentuh bahagian ni lah, technical lah, barang-barang equipment, apa yang kita orang perlu. Ya, memang semua dah standby. Macam kita orang nak pergi mendaki gunung juga lah, memang kita orang nak pakai kasut, memang kena ada barang equipment lain, macam kompas kah, dari tongkat kah, right. Macam ni juga dengan dalam dunia YouTube tu, si pakai benda tu pun saya dapat juga. Mungkin kita orang sedia kamera macam ni, kita orang nak merakam masuk dalam YouTube. Of course kita orang pakai peralatan tu juga. Memang kita orang kena pakai kamera, dari segi kamera ya, kita orang pakai handphone kah, ataupun kita orang pakai kamera yang profesional lah kah. Alright. Okey, kita akan sambung lagi malam esok. Tapi sebelum ya, saya nak ada sikit lagi berkaitan dengan modul kita malam tu, tetapan pendapatan sampingan dan peralatan teknikal. Ada juga rulesnya, jangan kita langgar. Mungkin kita langgar rulesnya, sia-sia lah iklan kita minta dengan orang duit tetek. Of course lah, minta refund balik, si mendatangkan keuntungan. Sama juga dengan kita kena cari yang mendatangkan keuntungan dan manfaat untuk orang lain. Jadi kita kena tahu juga rules ataupun peraturan YouTube ya, supaya kita si langgar yang pun peraturan ya. Bila kita upload video dalam YouTube, secara si langsung kita si melanggar peraturannya, supaya video kita si kena delete oleh pihak YouTube. Jadi kita orang kena langgar lah nyempun rules. Okey, panjang rulesnya. Saya si perlu nak madah lah. Kita orang kena belajar, kena baca sendiri lah benda ya. Tapi yang paling kita orang paling kena ingat sekali adalah jangan ambil konten online yang copyright. Okey, jangan reuse guna balik yang konten online yang copyright daripada orang lain. Right. Ya, penting sekali lah. Ya, sekali lagi saya nak madah. Dari awal malam tadi saya dah madah juga, sampai ke hujung video pun saya dah madah juga. And then malam tu pun saya dah terangkan juga. And then awal tadi saya dah madah juga, hujung tu saya dah madah lagi. Okey, di hujung-hujung live kita tu saya nak madah lagi. Jangan desperate nak jadi YouTuber. Mau nak jadi YouTuber, jangan alang-alang. Teruskan usaha kita orang jadi YouTuber yang berjaya. Alright. Sama juga dengan yang nak jadi profesional ya. Alright. Nak jadi profesional, biar equipment kita orang yang berkualiti. Jangan ambil cikai. Okey, jangan sekap jarang tu orang. Okey. Kena serius lah bila kita nak jadi YouTuber tu. Jadi jangan lupa juga subscribe channel orang lain. Kita beri support dengan orang lain, especially local Sawakian kita. Bila kita support sedaknya, kita akan jangan lupa interaksi juga dengan sedaknya lah, dengan subscriber kita. Jangan lupa beri interaction sedaknya, balas komen sedaknya.
Jangan mbak sidaknya kelahi habis kita orang. Bila kita mbaknya kelahi habis kita orang. Kita apa ada subscribers tu bila yang langgar perangai sebenar kita. Okey. Yang langgar perangai sebenar kita habislah. Hilanglah subscriber kita. Jadi benda kita dah cari apa nama? Positive vibes. Kita kena hantar balik positive vibes saya dengan orang lain. Jadi kita kena, contoh saya madah tadi lah awal video tadi rasanya untuk apa channel Isa Isep okey, kita nya ada nya memang positif vibes pun orang channelnya memang positif vibes. Jadi kita orang kena ambil contoh di sini, kita orang banyak study juga daripada channelnya. Jangan lupa juga nangga channel, jangan lupa subscribe lah. Jangan lupa subscribe dan ajak orang lain juga. Macam ya. Jangan lupa subscribe dan ajak orang lain juga. Macam ya aja bila kita bila orang lain pesan dengan orang lain, and then orang lain akan sama aja akan balik kepada kita balik. Okay, untuk subscribe channel kita. Jangan tong si cari benda daya. Okay, right. Untuk last kali ujung-ujung live kita tu pada malam tu saya nak madahlah untuk kita pun khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran tu adalah anjuran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey, dah suara promote untuk tadi saya dah promote untuk geran ya. Alright. Sekian saja untuk malam tu. Kita akan sambung lagi pada malam esok untuk modul seterusnya. Alright. Seterusnya dalam malam esok lah modul kita. Bila anda live bersama saya malam esok, anda akan tahulah modul apa yang akan dibaca. Jadi kita orang kena stay tune dengan Sarawak Academy dalam kursus kita YouTube sebagai mekanisme pemasaran yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Jadi sekian saja untuk saya malam tu. Jangan lupa untuk malam esok ada model juga. Jadi siapa-siapa yang nak serius untuk jadi YouTuber boleh je. Teruskan get notification daripada Sarawak Academy. Bukan untuk malam tu aja, tapi untuk hari-hari seterusnya. Live di Sarawak Academy. Ada juga khusus bukan khusus lain aja, bukan khusus YouTube aja, tapi khusus TikTok ada juga. Marketing pun ada juga, tapi bukan saya lah. Ada juga mentor lain, ada juga trainer lain. Okay, saya trainer untuk khusus YouTube untuk siri kali tu secara online sekali. Right. Sekian saja untuk malam tu, and then insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk malam esok untuk modul seterusnya bersama saya Wang Adli sebagai trainer anda ataupun mentor anda dalam kursus YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki ni kelakar tak siang hari. Siang? Tidak. Nak beralih tak? Oh. Nah ya, sidak makan meja tu tak ambil gambar